Saya terima atikat reda. Semua ni Allah Ta'ala yang bagi. Zuriat saya dapat, alhamdulillah, semua sifat anak sempurna kehidupan dia. Engkaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kampung Matang Jambu, Matang Perak. Kali ini bersamamu berkongsi coretan hitam putih kehidupan Rosli Ramli, 56 tahun dan isterinya Sarimah Mat Syukur, 55 tahun. Waktu berputar. Inilah rutin harian Rosli yang tidak pernah merasa lelah menjaga isteri tersayang. Sejak tahun 2019, Sarimah lemah tidak bermaya kerana diserang penyakit saraf dan anggota badannya tidak berfungsi dengan sempurna. Makan dan minumnya disediakan Rosli secara bergilir dengan anaknya. Namun, Rosli lebih senang menjaga Sarimah sendiri sebagaimana isterinya ini pernah menjaganya 20 tahun yang lalu. Masa dulu, alhamdulillah, saya kerja, bini saya kerja, anak pun belajar. Habis tu bila bini saya sakit, diri saya pun rasa kekurangan, masalah. Pergi sana, pergi sini. Abang, saya tak boleh rasa, abang. Tiada siapa yang menduga inilah ujian yang ditakdirkan. Nur Hidayu, 19 tahun, anak tunggal Rosli dan Sarimah. Oleh kerana perlu menjaga ibunya yang sakit, dia mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Nur Hidayu tidak sanggup berjauhan dengan kedua ibu bapanya. Dia reda dengan ketentuan ilahi. Pernah terfikirlah siapa je tak nak mak sihat kan. Betul dah, saya pun dah habis sekolah, saya ingat saya boleh kerja lah, tolong mak bapak pula. Betul dah jadi macam ni, saya kena terima jugalah, kena jaga mak. Mak lah utama bagi saya. Kalau saya kerja nanti tak siapa nak tengok. Kalau saya kerja pun saya teringat juga mak kat rumah. Sebab saya tak ada adik-beradik, memang saya seorang je. Kasih seorang suami membawa ke syurga. Kudrat lelaki yang berstatus UKU ini agak terhad, namun Rosli berusaha memulihkan keadaan Sarimah meskipun dia sendiri tidak berdaya seperti dahulu. Rosli harus tabah menghadapi dugaan ini walaupun pelbagai ikhtiar dilakukan. Apakan daya, segalanya telah ditakdirkan untuk dia dan Sarimah. Begitu juga dengan Sarimah. Dia bersyukur kerana mempunyai seorang suami yang masih setia menjaganya. Setiap hari, Rosli memberikan ubat saraf kepada Sarimah 2 kali sehari. Walau apa pun dugaan, ia sama sekali tidak pernah menghalang ikatan kasih sayang mereka. Sedih dah. Allah Ta'ala yang tahu. Siapa tak sedih. Saya OKU. Bini pun OKU. Kalau dua-dua sakit, bang, saya nak jawab apa? Kalau dua-dua sakit terlentar macam tu, saya nak jawab apa? Masalah anak saya lagi. Menangis dia, bang. Tanggung berat masalah ni. Di waktu lapang, Rosli akan mengurut kaki dan tangannya sendiri bagi menghilangkan rasa kebas. Menurut Rosli,
Dia mengalami kecacatan sejak dilahirkan. Rosli tidak boleh berdiri terlalu lama disebabkan penyakit kurang upaya yang dialami. Pun begitu, kecacatan bukanlah penghalang untuk dia terus berusaha dan berbakti kepada keluarga yang tercinta. Walaupun berat ujian ini, Nur Hidayu dan bapanya tetap cekal dan tabah menghadapinya demi meneruskan kehidupan. Menurut Nur Hidayu, ibunya mengalami masalah penyakit kulit pada tahun 2012. Sejak dari itu, ibunya tidak boleh mengambil makanan yang menyebabkan gatal-gatal pada badan. Setiap hari Nur Hidayu akan menyapu krim khas untuk menahan kegatalan pada kulit ibunya. Saya terima atikat redha. Semua ni Allah Taala yang bagi. Zuriat saya dapat, alhamdulillah, semua sifat anak sempurna kehidupan dia. Alhamdulillah masa depan dia insya-Allah. Kalau saya panjang umur, mak dia panjang umur, dia boleh jaga. Saya pun, diri saya pun masa kekurangan, serba salah. Pergi sana, pergi sini. Abang. Menjelang tengah hari, Nur Hidayu memasak sup sayur sebagai juadah tengah hari buat ibu bapanya. Dia bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Walaupun penat seharian memikul tanggungjawab sebagai seorang anak tunggal, Nur Hidayu mempunyai semangat yang kuat bagi memastikan ibu bapanya sentiasa bertenaga. Cukuplah sekadar juadah yang sedia ada dan inilah rezeki buat mereka sekeluarga. Bagi Rosli, dia amat bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Walaupun keadaannya sebegini, isteri dan anak sentiasa berada di sisinya. Bagi Sarimah pula, musibah kesakitan dan kepayahan hidup yang dialami mereka sekeluarga adalah ujian daripada Yang Maha Esa. Bagi membantu perbelanjaan harian keluarga, Nur Hidayu meniaga bihun goreng secara tempahan. Dia mula menjual bihun goreng ini sejak sebulan yang lalu. Usaha ini sekurang-kurangnya dapatlah menampung kos ubat dan kos rawatan susulan ibunya. Dia bersyukur kerana masih ada penduduk kampung yang sudi membuat tempahan bihun gorengnya. Bagi Nur Hidayu, inilah sebahagian daripada tanggungjawabnya untuk menjaga keluarga tersayang. Tu takkan tengok abang seorang je cari makan kan. Sebab abang pun tak apa nak sihat. Kaki pun kebal apa semua. Mak memang tak boleh nak buat apa dah. Tapi saya bersyukurlah mak boleh makan lagi apa semua kan. Tapi saya tak tahulah sampai bila. Tapi saya memang nak cari kerja lah. Cari duit tampung. Sebab mak pakai pampers, pakai minum susu, semua pakai duit. Makan ikan apa semua. Bagi membantu mengurangkan masalah sakit saraf yang dihadapi, Sarimah disyorkan untuk mengambil susu khas sebagai minuman tambahan. Ramli Andan, 76 tahun, seorang insan berhati mulia yang seringkali menderma susu khas ini apabila isteri Rosli memerlukannya. Bagi Ramli, dia amat terharu kerana dapat berkongsi rezeki yang diperolehi dengan membantu Rosli dan isterinya. Ya, saya ingat hati dia. Saya nak tolong kan. Jadi kita sama-sama kita kan. Jadi kita pun bukan orang senang, susah. Jadi kita tolonglah. Kalau nak baik pun Allah lah kan. Allah yang bagi kan. Itu ya. Ujian hidup yang ditakdirkan untuk Rosli dan keluarganya sama sekali tidak mematahkan semangatnya
untuk terus berusaha bagi mencukupkan keperluan hidup mereka. Dia sedar tanggungjawabnya sebagai suami dan sebagai seorang bapa mesti ditunaikan selagi mana dia mampu dan masih berupaya. Lantaran itu, dia menerima kerja upah mencuci sebuah pejabat di sekitar Taiping. Dengan pekerjaan ini, sedikit sebanyak dia dapat membantu kos rawatan isterinya. Rosli sanggup berkorban masa dan tenaga demi melihat Sarimah sembuh seperti sebelum ini. Saya memang ada usaha untuk membolehkan dia bangun semula balik, nak berjalan macam yang dulu-dulu, masak apa, semua bagi makan anak saya. Tapi dah upaya dah saya buat macam-macam. Saya bawa dengan kereta, sewa kereta, pergi Taiping apa, pergi sana, pergi sini, berusaha macam-macam untuk dia. Semua orang kata lambat dan cepat. Mendengar kisah Rosli Ramli, syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati untuk menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Perak, Pegawai Pemasaran Cawangan Perak, Laila Hanim Ramli, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi kegembiraan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad sesuai untuk Rosli sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Cik Rosli, ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. Semoga dapat membantu mengurangkan beban keluarga Cik Rosli. Ya. Terima kasih Faiza. Okey. Ni ada buku daripada syarikat Faiza. Ini panduanlah untuk abang kalau nak memudahkan perniagaan ke kan. So ini ada kejayaan dia daripada awal. Daripada awal macam mana syarikat Faiza ni memudahkan perniagaan dia. Abang boleh tengoklah untuk bagi apa semangat ke kan. Saya memang ada usaha untuk membolehkan dia bangun semula balik, nak berjalan macam yang dulu-dulu, masak apa, semua bagi makan anak saya. Keperitan hidup yang dialami keluarga Rosli juga mendapat perhatian Nasaruddin Mawi, penghulu Mukim Matang, dan Ayub Mat Isa, Wakil Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Sepetang, yang berhormat Ahmad Man. Mereka amat bersimpati dan prihatin terhadap nasib yang menimpa keluarga Rosli. Bagi Nasaruddin, usaha murni yang dijalankan akan terus diusahakan daripada semasa ke semasa untuk membantu golongan yang memerlukan. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang sedia ada, tetapi kita ada membuat pelbagai usahalah dari segi untuk membantu masyarakat, terutamanya yang menghadapi kesusahan, keperitan hidup dan sebagainya. Dan tentulah kita berhasrat membantu sebanyak yang mungkin. Tapi walau bagaimanapun, mungkin ada yang terlepas pandang, ada juga yang kita tak dapat nak jejak dan sebagainya. Tapi kita melihat dan juga kita mencuba sedaya upayalah untuk kita membantu sebaik yang mungkin. Dia hadir membawa sumbangan barangan keperluan dapur untuk keluarga ini. Menurut Nasaruddin,
Kepekaan untuk mengetahui masalah yang berlaku dalam masyarakat sekeliling menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Jika ada yang memerlukan pertolongan, dia akan cuba untuk bersama-sama menghulurkan bantuan. Namanya dalam masyarakat ini kita perlu melihat apa juga segala keperluan sekiranya ada kesusahan dan juga kesulitan, terutamanya nak membantu golongan-golongan yang marahan dan susah ini. Dan tentulah sekiranya sebanyak dapat meringankan beban mereka ini dalam komuniti, dan tentulah keprihatinan komuniti ini amat perlu bagi menjamin kesejahteraan dan juga keperluan dalam menghadapi cabaran hidup ini. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain PKMM Taiping Perak turut hadir selaras dengan matlamat memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan sekaligus dapat meringankan beban mereka. Situasi yang dialami keluarga Rosli telah mendapat perhatian Timbalan Setiausaha PKMM Mat Zukri Ahmad Elias Zainuddin. Tidak mengira agama atau bangsa, jika sama-sama bermuafakat dan sering membantu sesama insan, akan meringankan beban asnaf yang memerlukan. Saya sendiri dan juga pertubuhan kami sendiri sangat-sangat menyeru kepada semua NGO-NGO yang ada di Perak ataupun di Malaysia, tak kira di mana saja, kita sama-samalah membantu. Bukan sekadar dari orang kata orang yang susah, tapi kita perlu tengok apa yang orang-orang yang memerlukan ini sangat-sangat kita hargai. Selain itu, PKMM turut menyediakan khidmat jururawat sukarela untuk memeriksa kesihatan Sarimah. Antaranya pemeriksaan darah tinggi dan diabetes. Rosli amat bersyukur dengan sumbangan dan bantuan yang diberikan. Turut sama meraihkan keluarga Rosli adalah Persatuan Restoran di Kota Food Court Taman Seri Kota Fasa 2, Taiping Perak. Mereka sekeluarga dijemput untuk menjamu selera dan menikmati juadah makan malam di sini. Pelbagai juadah disediakan dan sememangnya akan membuka selera bagi menggembirakan keluarga ini. Saya memang utamakan mak saya. Saya memang nak mak saya tu sihat. Sebab saya dah bertahun-tahun sakit kan. Mak saya dah 19 tahun. Saya tak boleh cakap pasal mak saya lembut hati. Harapan saya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk isteri saya sihat semula macam dulu. Baru hati saya tenang. Bila-bila masa anak saya ada peluang masalah ini, sekolah ke tambahan, saya terima. Bagi dia pergi pelajaran tinggi lagi untuk diri dia. Barulah mak dia pun tenang, saya pun tenang. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbu